Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak belajar sama macam hari Isnin yang lepas mengenai peratus. Ni apa ni yang biru ni? Doraemon. Doraemon. Tengok tak Doraemon? Tengok. Tengok. Cikgu pun dulu suka tengok Doraemon. Okey. Ni ada satu dialog. Ada Nobita dan Doraemon. Nobita cakap apa? Saya tak naklah belajar peratus. Peratus ni susah. So Doraemon cakap, mana ada susah. Awak cuma perlu tahu cara menjawabnya sahaja. Okay, dia cakap, untuk mengira suatu kuantiti menjadi peratus, kita perlu ingat pecahan darab 100% akan menjadi peratus. Apa-apa pecahan, bila kita darabkan dengan 100%, kita akan dapat jawapan peratus. A, B ni adalah, ni apa? A per B. A per B adalah satu jenis pecahan. Macam mana kita tahu ni pecahan? Sebab ada tanda per ni. Okay, darabkan dengan 100%. Kita akan dapat peratus. Macam minggu lepas, cikgu dah terang dah benda ni. Peratus bila kita darab dengan 100% akan dapat peratus. Tapi ramai faham yang ni, tapi ramai tak tahu cara mengira. Cara mengira sebenar, okay, kalau peratus kan cikgu bagi contoh. Kalau pecahan. Cikgu bagi contoh 3/2. Cikgu nak tukarkan pecahan ni menjadi peratus. Jadi cikgu kena darabkan dengan berapa? Cikgu nak tukar pecahan jadi peratus. Cikgu kena darabkan dengan 100%. Okay. Bila cikgu darab dengan 100%, cikgu akan dapat jawapan dia dalam peratus juga. Okay. Cara untuk kira, yang atas ni akan darab terus dengan 100%. Yang bawah pula tak perlu darabkan dengan apa-apa. Jadi kita boleh tulis 3 darab 100% per 2. Sebab 2 tak payah nak darab dengan apa-apa. Yang atas ni perlu darab dengan 100%. Okey, salin ni. A per B darab 100%. Salin dalam buku. kertas pun boleh kan cikgu? Boleh. Ini penting tau, kamu perlu ingat. Apa-apa pecahan kalau kita nak tukar menjadi peratus, kena darab dengan 100%. Okay. Okay, dah salin. Okay. Okay, dah. Dah open je. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, kita belajar macam hari Isnin yang lepas. Cuma cikgu nak terangkan secara detail apa yang kamu kena faham. Okay, contoh 1. Berapakah peratusan bagi 688 komik daripada 320 majalah? Okay, dari sini kamu kena fahamkan ayat. Dia nak cari berapa peratusan. Jadi jawapan kita mestilah dalam bentuk peratus. Jawapan kita kena dalam bentuk peratus. Kita nak cari peratus untuk apa? 688 daripada 320. Jadi kita boleh buat 688 daripada 320.
Yang ni ada ni kalau okay, kamu faham ni apa? Ni adalah per, boleh jadi bahagi, boleh jadi apa lagi? Kita juga boleh gunakan per ni bila ada perbandingan. Ni macam daripada. Daripada dia bagi satu nombor. A daripada B. Jadi kita boleh tulis A daripada B. A per B. Jadi kalau dalam soalan ni, dia cakap 688 komik daripada 320 majalah. Kamu pun tulislah 688 daripada 320. Cikgu tulis tepi sini lah. 688 daripada 320. Tapi ni jawapan akhir ke belum? Belum. Belum. Sebab apa dia nak jawapan dalam bentuk? Ni, dia nak jawapan dalam bentuk peratus. Percentage, peratus. Jadi kita kena darabkan dengan, berapa tadi cikgu cakap? Kalau pecahan nak tukar menjadi peratus, kita kena darab dengan 100%. Ni kita belajar tadi. Pecahan, kalau nak tukar jadi peratus, kena darab dengan 100%. Sama dengan ni. 688 per 320 adalah pecahan. Nak tukar jadi peratus, darab dengan 100%. Okey, dapat berapa? Dapat berapa ya? Okey. Sebelum ni cikgu cakap, kamu perlu tengok dulu nombor bulat dan penyebut. Tengok yang kanan ni, lepas tu kamu tengok kiri bahagian bawah. Ada nombor yang boleh potong ke tak? Kalau ada, potong. Tapi, cikgu bagi contoh ni, kalau contoh lain lah. Cikgu tengok kawan yang kamu buat. Sini ada 10, sini ada 50, lepas tu nak darab dengan 100. Kawan kamu potong. Okay, sini ada sifar, sini pun ada sifar, jadi dia potong. Kemudian dia nampak sini ada sifar, yang ni pun ada sifar juga. Potong. Potong boleh ke? Boleh. Boleh, kenapa? Tak boleh sebab kita boleh potong bila satu ada kat atas, satu ada kat bawah. Satu ada kat atas, yang kosong lagi satu pun kena ada kat bawah lah. Faham tak situ? Kalau kosong ni berada di sini, tapi kita dah tak ada dah kosong lain di bawah. Kita dah tak ada sifar lain di bawah. Tak boleh potong lah sebab dia tak ada pasangan. Okay? Kita tak boleh atas potong dengan atas. Kita kena atas potong bawah. Atas potong bawah. Okay? Cikgu bagi contoh lain. Kalau 50 per 60 darab 100. Mana yang nak dipotong? Bawah. Okay, potong bawah dengan? Dengan atas mana? Kita tengok atas yang ni dulu. Potong ni dengan ni. Sifar pada 10 dan sifar pada 50 boleh potong ke tak? Tak. Tak boleh sebab dua-dua berada di atas. Okay, dia kena ada satu pasangan. Cikgu tak boleh potong kosong ni, cikgu potong sifar-sifar, cikgu potong yang ni. Tak boleh sebab sifar yang dekat atas kena ada pasangan di bawah. Dia kena ada dua sekali. Macam ni sifar di sini potong dengan sifar yang ni. Sifar yang ni tak ada dah pasangan di bawah, dah habis dah sifar. Jadi tak perlu potong. Yang ni pula sifar yang ni kita tengok pasangan kat bawah ada ke tak? Tak ada. Jadi tak perlu potong. Okay, berbalik kepada soalan kita tadi. Kita dah potong sifar pada 100, kita dah potong sifar pada 320. 10 ni kita perlu potong ke tak? Sifar pada 10 ni perlu ke tak potong? Tak payah. Tak payah sebab tak
Tak ada pasangan dah dekat bawah. Okey. Jadi seterusnya kamu terus tulis 688 darab 10%. Sebab 688 ni dia boleh darab terus dengan yang di sebelah ni. Boleh darab terus dengan 10%. Perkan dengan 32. 32. 688 darab 10% kita akan dapat berapa? Cikgu cakap sebelum ni, kalau kita darab 10, darab 100. 80. Macam mana cikgu bagi 7 darab 10, kita akan dapat 70. 7 darab 100, kita akan dapat 700. Betul? 28 darab 100? 2800. Sebab apa kita hanya tambah ni je nombor belakang ni. Hanya tambah kosong-kosong saja. Kalau 52 darab 100, tambah je 2 kosong belakang. 5200. Kalau yang ni 688 darab 10, kita nak tambah berapa kosong? 1, betul. 688 tambah kosong belakang peratus per 32. Okey. Kemudian kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita bahagilah. Okey, tapi kita tak tahu kan sifir 32 ni. Jadi kita buat dulu sifir 32. Macam mana nak buat? Kita tulis 32 darab 2 berapa? Darab Kita ingat lagi 32 darab 2 akan dapat 2 darab 2 4, 3 darab 2 6. Jadi kita tulis kat sini 64. 32 darab 1 akan dapat 1 pula 3. 32 darab 3 kita akan dapat 39. 39. Sure? Kira ke tak? Tulis untuk kira ni. 32 darab 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi 23 darab 9, 96. 32 darab 1, 32 lah. Barulah kamu boleh tulis dalam bentuk bahagi. Kita ambil ni lah 688% bahagi 32. 6,880% bahagi 32. Nombor apa yang terdekat? Tak boleh kan nombor 6 ni? Jadi tinggal dulu. 32 darab berapa dapat nombor terdekat dengan 68? Ada tak? Kita nak ambil nombor 32 ke, 64 ke, 96? 64 kan? Jadi 32 darab 2 dapat 64. Kita tulis 32 darab 2, 64. Tolak 8 tolak 4. 8 tolak 4, 2. 4. 8 tolak 4, 4 lah. Masih lah. Dapat 4. Kemudian turunkan 8. Okey. Nombor apa berdekatan dengan 48? 32 atau 64 atau 96? 32. 32 darab berapa? Darab 1. Allah. Darab 1 akan dapat 32. Okay, kira 48 tolak 32 berapa? Ha? 48 tolak 32. 8 tolak 2, 6. 4 tolak 3, 16. Okay, kita bawa turun pula kosong ni. Dah belaga dah.
Okay, 160. Apa yang berdekatan dengan 160? 96 ke? Okey, cuba kita buat 32 darab 4. Dapat berapa? 32. 128. Oh, tinggi. 32 darab 4. 2 darab 4 dapat 8. 3 darab 4 dapat 128. 128. Cuba kita tengok kalau 32 darab 5 pula. Darab 5. 160. 32 darab 5. Ini jangan teka. Kena kira. 2 darab 5 dapat 10. 3 darab 5. 160. 3 darab 5. Betul. 160. Jadi 32 ni boleh tak darab dengan apa-apa nombor untuk jadi 160? Boleh lah. Boleh. Ni 32 darab 5 dapat 160. Okey, jadi jawapannya ialah 6,880 bahagi 32, kita akan dapat jawapannya yang berada di atas ini, iaitu 215. Nah, jangan tinggal peratus. Peratus. Setakat ni faham tak? Faham? Boleh ikut? Okay, macam mana tadi cikgu cakap, kamu fahamkan dulu soalan dia. Soalan dia nak peratus. Okay, kemudian kamu tukarkan jika perlu dalam bentuk pecahan. 688 per 320. Kenapa letak per? Sebab dia membandingkan. Dia kata 688 daripada 320. Jadi letak 688 per 320. Kemudian ni bukan jawapan akhir, kita perlu tukarkan menjadi peratus. Untuk jadi peratus, kita kena darabkan dengan 100%. Okay. Kemudian kita potong. Kalau ada sifar di atas dan sifar di bawah, kita potong. Kalau ada pasangan. Kalau tak ada pasangan, macam 10 ni tak ada pasangan. Jadi tak perlu potong. Okay. Kemudian kita darabkan, kita darablah yang atas dengan atas perkan dengan bawah. Kenapa yang bawah ni tak perlu darab dengan apa-apa? Kamu tahu tak? Tahu ke tidak? Sebab sebenarnya 100 ni adalah per 1. Jadi kalau kamu buat 32 darab 1, sama je lah. 32 juga. Jadi kamu hanya tulis 32 sahaja. Tak perlu buat darab 1. Darabkan yang atas ni perkan dengan bawah. Okey. Kita tengoklah contoh lagi satu. Contoh lagi satu. Soalannya apa? Cari peratusan bagi 690 loceng daripada 500 loceng. Nampak perkataan peratus? Peratusan ni maksudnya jawapan kita perlu dalam bentuk peratus. Peratus bagi apa? Bagi 690 loceng daripada 500 loceng. Jadi kita kena tulis macam mana kalau nak tukar dalam bentuk pecahan? Kita nak tukar ayat ni dalam bentuk pecahan. Berapa per berapa? 990 per 500. Okey, pandai. 690 per 500. Okey, jadi kita nak tukarkan pecahan ni jadi peratus. Kita pun tulislah balik 690 per 500 darab 100 peratus. Okey, bagi tahu cikgu yang mana kita nak potong. Sifar pada 100 dengan 500 belakang sifar pasangan atas satu, pasangan bawah. Okey, ada lagi? Ada lagi atau tidak? ada. Betul, ada pada 10 ni dan pada 50. Okey, 690 dah tak ada pasangan dah. Jadi tak perlu potong.
Okey. Kemudian cara kiranya tadi cikgu cakap macam mana? Kita akan darabkan dulu di atas, perkan dengan bawah. Maksudnya kita darabkan 690 ni, darab berapa? Kita dah potong sifar jadi tinggal 1. Peratus per berapa? Per 5. Betul, per 5. Okey. Kemudian selesaikan yang atas dulu. Selesaikan yang ni dulu. 690 darab 1? 690. 690 juga. Peratus, jangan 3% sebab 1 ni ada peratus. Jadi bila kita darab, kita akan, sebenarnya kita darab sekali dengan peratus. Kemudian bahagi 5. Okey, buat dalam kertas. 690 bahagi 5 berapa? Seratus 38. Saya sudah siap, cikgu. Oh, berapa? 138. Oh, okey. Kita tengok betul ke tak? 5 darab berapa paling dekat dengan 6? 5 darab 1. 5 tulis di bawah 6. 6 tolak 5 menjadi 1. Okey. Kemudian kita bawa turun 9. 5 darab berapa terdekat dengan 9? 5 darab 3. 15. 9 tolak 5, kita akan dapat 4. Kosong bawa turun. Jadi 40. 5 darab berapa dekat dengan 40? 5 darab 8. Betul. Jadi, okay, betul lah Mina cakap. 690 bahagi 5, kita akan dapat 138. 138 apa? Soalan dia 690% per 5. Jadi jawapan dia kena dalam bentuk 138. Ada tanda apa? 100. 100. Okey. Okey, salin dalam buku. Cuba cepat. Cikgu bagi masa seminit je salin. Ni Rifai ke? Susilawati ni? Okey, dah salin. Dah salin. Oh, kalau salin cepat ya. Kalau bila cikgu suruh buat jawapan, lama fikir. Ya. Okey, dah. Tak. Dah. Okey dah, kita tengok soalan seterusnya. Oh, panjangnya ni. Okey, dia kata Doraemon nak beli 36 dorayaki. Tapi penjual hanya jual 20 dorayaki je hari ni. Cari peratus bagi dorayaki yang nak dibeli. Maksudnya, dia nak jawapan kita dalam bentuk peratus. Okey, ni tanda peratus. Bagi jumlah dorayaki yang hendak dibeli. Okay, kalau dalam soalan ni kita dapat tengok ada dua maklumat. Yang pertama, berapa yang dia nak beli? Dia nak beli 36. Dan yang kedua, berapa penjual tu jual? Penjual jual 20 dorayaki. Okay, betul tak? Ada berapa maklumat? Ada dua. Satu yang berapa dia nak beli, yang kedua berapa orang tu jual. Tapi soalan dia nak untuk jumlah yang dijual, yang dibeli. Peratus bagi dorayaki yang hendak dibeli. Jadi dia nak beli berapa banyak? 36. Betul, dia nak beli 36. Jadi kita buatlah 36. Kita perkan dengan yang maklumat lagi satu lah. Penjual tu jual 20. Betul. Jual per 20.
Jawapan nak dalam peratus. Jadi kita kena buat apa nak tukar pecahan menjadi peratus? Darab 100. Darab 100 je. Ha. 100%. Jangan lupa tanda peratus ni. Ya. Okay, kemudian okey, yang mana kita nak potong? Sifar pada 100, sifar pada 2. Betul. Okey, kemudian kita tuliskan. Cara nak tulis 36 ni darabkan dengan yang atas. Dengan nombor bulat. Yang atas darab atas. 36 darab 10%. Perkan dengan 2. 2 lah. Okey. Jadi kita tulis balik 36 darab 10% per dengan 2. Okey. 36 darab 10. 360. Betul. 360. Kita cuma tambah 1 kosong saja di belakang ni. Perkan dengan 2. Okey, kira 360 bahagi 2. Berapa atas ni? 1. 2 darab 1 jadi 2. 3 tolak 2. Baki 1. Kemudian kita bawa turun 6. 2 darab berapa 16? 2 darab 8. Jadi 16. Tolak-tolak jadi kosong. Kosong bawa turun. 2 darab berapa jadi kosong? Apa-apa nombor darab kosong akan menjadi kosong. Jadi 2 darab kosong. Jadi kosong. Jawapannya berapa ni? Atas. Jawapan di atas. 80. 180. Jadi kita apa tulis? 180. Tanda apa? Simbol apa? Peratus. Okey. Cuba kamu pula jawab ni. Okey. Okey. Boleh faham dah kan yang sebelum ni macam mana? Boleh. Okey. Jom kita cuba jawab yang ni. Dah 88. Okey. Dia nak baca soalan berapakah peratusan. Dia nak jawapan dalam peratus. Cikgu ini buat sendiri ke? Buat sendiri. Rifai okey? Okey. Boleh buat ya? Boleh ikut cikgu? Siap? Cepat minta mini dah siap. Cikgu
Cikgu nak bagi tahu jawapan ke Okey, berapa jawapan dia kamu dapat? 240. 240? Ah. Okey, Mini jawab 240. Okey, cuba kita tengok betul ke tak. Okey, cikgu bincang ya. Okey, soalannya nak berapakah peratusan? Jawapan masih dalam peratus. Bagi RM 288, okey, RM288 daripada RM120. Bila kita nampak perkataan ni, kita nampak nombor pertama dan nombor kedua. Kemudian ada perkataan daripada di tengah-tengah. Jawapan saya apa 280. Mikael dapat berapa? 280. 280. Kita tengok siapa betul. Okey, jadi kalau dalam bentuk pecahan 288 per 120. Jadi kita pun tulis 288 per 120. Nak tukar jawapan ni menjadi peratus, kita perlu darab 100%. Kemudian kita nampak sifar di atas ni, kita nampak sifar di bawah. Jadi boleh potong. Kemudian langkah seterusnya kita perlu darabkan yang atas dengan yang ada tanda peratus ni. Itu 288 darab 12. Okey. Jadi 288 darab 10, kita akan dapat 2880 peratus per 12 lah. Dari soalan ni kita perlu buat pembahagian, kita perlu bahagi 2880 bahagi 12. 12 darab berapa jadi 28 atau yang paling dekat 12 darab 2. 2 akan dapat 24. 8 tolak 4? 4 lah tadi. Okey, 4. 8 bawa turun. 48. Jadi 12 darab berapa jadi 48? Darab 4. Jadi kita tulis 4. 48. Kosong bawa turun. Tolak kosong lah. 12 darab kosong dapat kosong. Cuma kena 4 je 8. Apa dia? Macam saya. Silap sikit je. Mikael silap sikit sahaja. Okey, kita akan dapat 240. 240 apa? 100. 100. Okey. Nampak macam semua orang dah faham. Okay, jadi nanti cikgu akan bagi latihan dekat grup ya? Ya. Okey, kesimpulannya untuk hari ni. Apa yang penting? Peratus. Kena sentiasa ingat bila kita nak darabkan pecahan, kita nak tukarkan pecahan menjadi peratus. Kita perlu darab dengan 100%. Okay, pecahan ni macam mana? Bila dia ada per A per B, 1/2, 5/3, itu adalah pecahan. Nak jadi peratus kena darabkan dengan 100%. Okay, kemudian jawapan kamu jangan lupa untuk tulis peratus. Ni tanda peratus. Jangan lupa tulis peratus. Sebab soalan ni nak peratus. Jadi jawapan pun perlulah dalam peratus. Dan sifar boleh dipotong sekiranya ada pasangan. Ada dua. Pasangan tu macam partner lah. Ada pasangan di atas, ada pasangan di bawah. Kalau tak ada pasangan, contohnya sifar tu ada di atas sahaja. Penyebutnya tak ada sifar pun. Yang di bawah tak ada sifar pun. Jadi kita tak perlu potong. Biarkan je. Okey, setakat tu sahaja kelas kita untuk hari ini. Latihan nanti cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp lah. Okey, itu sahaja. Okey. Jangan lupa. Apa dia?
Jangan kata dia lupa masih. Jangan lupa apa? Cikgu tak dengar. Google Meet. Google Meet. Record ni ke?